tadi saya dekat depan jadi dia kena rapat sikit dengan router sikit kan. Jadi di waktu malam dia memang agak perlahan sikit internet dekat sini. Okey, boleh tak bantu saya, perempuan, ibu-ibu, tuan-tuan nampak tak slide tadabbur surah Al-Falaq ni? Nampak. Okey, nampak. Alhamdulillah. Terima kasih yang beri respon, yang sabar menunggu. Mudah-mudahan Allah berkati semuanya insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, jom kita nak sama-sama menelusuri tadabbur surah Al-Falaq. Okey, tadabbur surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini kita lihat dia adalah kedua terakhir daripada surah yang disusun secara tertib di dalam Al-Quran. Dan surah ini terdiri daripada 5 ayat dan dia berstatus surah Makkiyah. Dan nama Al-Falaq ini diambil dari kata Al-Falaq. Al-Falaq itu sendiri yang terdapat pada ayat yang pertama. Okey, dan Al-Falaq ini ibu-ibu, puan-puan, rakan-rakan sekalian, Al-Falaq dia bermaksud adalah membelah. Al-Falaq ini maksudnya adalah membelah. Dan kita akan lihat membelah itu apa yang membelah tu nanti. Okey, jadi dan surah Al-Falaq ini dia adalah surah keempat dari 5 surah yang bermula dengan kalimah kul pada awal surah, iaitu surah Al-Jin, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan kalimah ataupun awal surah itu dengan kul, ia menyeru kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan secara tidak langsung menyeru kepada kita semua untuk katakanlah. Itu adalah perintah. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai kita semua bahawa aku berlindung dengan ayat-ayat yang selepas itu disebutkan. Dan surah Al-Falaq juga disebutkan iaitu surah waktu subuh. Al-Falaq itu adalah waktu subuh dan dia adalah surah ke-113 dalam turutan surah Al-Quran, surah yang ke-36 dalam juzuk 30 iaitu selepas surah Al-Ikhlas. Dan objektif surah ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, objektif surah ini adalah dia nak menegaskan bahagian kedua surah Al-Fatihah. Bahagian kedua surah Al-Fatihah, sebagaimana yang kita tahu surah Al-Fatihah ini dia bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Itu adalah bahagian yang pertama. Dan bahagian yang kedua adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitu pada ayat yang kelima. Bahagian kedua surah Al-Fatihah iaitu pada ayat yang kelima. Dan pada ayat yang kelima ini kita menyebutkan bahawa Iyyaka na'budu, hanyalah kepada engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Maka daripada ayat yang kelima itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang sepatutnya kita minta tolong daripada Allah yang telah kita iktiraf sebagai Tuhan kita. Pada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, kita mengiktiraf bahawa Allah itu adalah Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Kita iktiraf sebagai Tuhan kita. Allah itu adalah Tuhan kita. Dan seterusnya kita pada bahagian kedua tu kita sepatutnya minta tolong kepada Allah. Ini apa yang kita nak minta selepas kita iktiraf sebagai Tuhan tadi, iaitu perlindungan daripada serangan luaran dan keburukan waktu malam. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, surah Al-Falaq ini juga disebutkan sebagai surah Mu'awwizatain, iaitu surah perlindungan, surah permohonan dan surah perlindungan. Dan kita sudah lihat pada surah An-Nas bahawa
surah An-Nas juga termasuk dalam surah Mu'awwizatain. Jadi Mu'awwizatain iaitu bermaksud dua surah perlindungan yang dimulakan dengan kalimah a'udzu, iaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Jadi kita nak lihat perbezaan surah Mu'awwizatain antara surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini. Jadi dua surah ini dia mengandungi permohonan dan perlindungan, iaitu at-ta'awuz kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita sebutkan kan pada awal ayat dia yang pertama kita mulakan dengan qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Dan al-falaq ini bermaksud waktu subuh. Dia waktu subuh, al-falaq. Dan An-Nas kita memohon kepada Allah SWT dengan daripada seluruh manusia. An-Nas itu sendiri maksud dia adalah seluruh manusia. Baik, daripada surah Al-Falaq ini kita nak lihat apa yang kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu, iaitu perlindungan dari serangan luaran dan keburukan waktu malam. Nanti kita lihat ayat demi ayat bagaimana serangan luaran yang berlaku dan bagaimana melihat keburukan waktu malam. Dia bukan waktu malam itu yang buruk, tetapi ada keburukan-keburukan yang berlaku pada waktu malam. Dan surah An-Nas perlindungan dari serangan dalaman, iaitu syaitan melalui was-was dalam melakukan ketaatan atau tinggalkan kemungkaran. Dan kita melihat pada surah An-Nas bagaimana syaitan ini akan menjadikan kita ini was-was, terutama dalam melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun nak tinggalkan kemungkaran, nak tinggalkan kemaksiatan. Dan seterusnya Al-Falaq ini kita berlindung kepada Allah dengan satu sifatnya dari 4 kejahatan, iaitu bila mana kita sebutkan kul a'udzu birabbil falaq, kita berlindung kepada Allah dengan birabbil falaq, dengan Rabb al-Falaq, iaitu satu sifatnya dari 4 kejahatan. Pada ayat yang seterusnya itulah yang disebutkan 4 kejahatan. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 4 kejahatan kita berlindung kepada Allah dengan satu sifatnya. Dan pada ayat surah An-Nas pula kita berlindung kepada Allah dengan 3 sifatnya dari 3 kejahatan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 itu adalah sifat Allah di dalam surah An-Nas dan dari 3 kejahatan pada ayat yang seterusnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 3 kejahatan itu kita berlindung kepada Allah dengan 3 sifatnya. Dan itu antara yang kita nak lihatlah perbezaan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian nanti bila kita buat perbezaan, kita contoh kita berjalan-jalan kan, nanti bolehlah nampak kita punya kotak-kotak ni kan, Al-Falaq ini tentang apa dan surah An-Nas ini tentang apa. Jadi kita akan pergi kepada tadabbur surah Al-Falaq ayat yang pertama. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dalam surah Al-Falaq ini nak mengajar kepada kita untuk memohon perlindungan dengan Allah dari segala bahaya. Segala bahaya yang macam mana? Segala bahaya yang disebutkan pada ayat yang seterusnya, iaitu yang pertama yang zahir, yang datangnya dari makhluk Tuhan. Dan yang kedua yang datang pada malam hari, iaitu gelap gelita. Yang ketiga makhluk yang berjiwa kotor, iaitu ahli sihir, dukun, tok bomoh, pawang. Dan yang terakhir kejahatan yang datangnya dari manusia yang hianat dan berhasad dengki. Jadi inilah bahaya-bahaya yang kita mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dah nampak dah surah Al-Falaq ini bercerita tentang apa? Nak
nak menunjukkan kepada kita apa yang kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okay, sebelum tu saya nak tunjukkan dalam tadabbur surah Al-Falaq ini kita lihat pada ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Allah memulakan dengan kalimah qul, iaitu perintah Allah kepada Nabi SAW dan kita semua untuk berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur, mendidik dan memelihara apa? Iaitu Al-Falaq. Al-Falaq bermaksud waktu subuh. Kalau kita lihat, Al-Falaq ini dia berasal dari kalimah falaqah. Tak boleh conteng dekat sini kan. Okey, berasal dari kalimah falaqah. Fa, lam, qaf. Falaqah. Yang bermaksud membelah. Jadi apa yang membelah dimaksudkan di sini adalah membelah kegelapan menuju siang. Kalau kita lihat kan, Al-Falaq ini dia adalah pagi yang mengeluarkan malam dari kegelapan malam. Sebab itu disebutkan waktu subuh. Sebab itu kalau kita lihat Al-Falaq ini bermaksud waktu subuh, iaitu ketika berlakunya pergantian antara gelap malam dengan terbit fajar siang. Kenapa disebutkan Al-Falaq dalam ini? Kerana di dalam pergantian antara gelap malam dengan terbit fajar siang inilah akan banyak berlakunya keburukan-keburukan, kemungkaran yang barangkali kita tidak nampak. Yang barangkali kita tidak nampak. Maka kita diminta untuk memohon perlindungan kepada Allah daripada segala bahaya yang ada di hadapan kita. Yang kadang-kadang kita sendiri tidak tahu. Okey. Maka daripada surah Al-Falaq ayat yang pertama ini, kita melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita supaya berlindunglah dengan Allah, Tuhan yang menciptakan waktu pagi dari segala kejahatan. Maka ayat ini dia nak menunjukkan kepada kita selepas ini apa kejahatan-kejahatan yang akan berlaku. Dan pada ayat yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Dan falak ini juga kalau kita lihat, kalau saya boleh buka dekat sini kan, saya cuba buka dekat sini. Surah tu. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-63. Kita lihat surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-63. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan sekalian tentang kalimah falaqa ini, iaitu membelah. Kita lihat pada ayat yang ke-63. Okay. Pada ayat ini, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asaqal bah fanfalaqa. Dekat kalimah fanfalaqa di sini, dia bermaksud terbelahlah laut. Pada ayat ini, di mana kisah Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan tentera Firaun dan di hadapannya adalah Laut Merah. Di belakang tentera Firaun dan di depannya adalah Laut Merah. Jadi waktu ini Allah mewahyukan kepada Nabi Musa supaya adrib bi'asaqal bah, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka setelah dipukul, maka terbelahlah laut itu kepada beberapa bahagian, lalu menjadilah air tiap-tiap bahagian yang terbelah itu terangkat seperti gunung yang besar. Nak menunjukkan bahawa kalimah falaqa ini adalah terbelah, terbelahnya laut. Kemudian disebutkan lagi satu dekat dalam surah, kita lihat surah Surah Al-An'am ayat yang ke-96. Surah Al-An'am ayat ke-96. Kita lihat.
pada ayat yang ke-96 disebutkan falikul isbahi wa ja'alal layla sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Allah jualah yang membelah cahaya subuh, yang menyingsingkan fajar dan yang menjadikan malam untuk tinggal berehat dan menjadikan matahari dan bulan untuk mengira waktu menurut peredarannya. Maka kita lihat dekat sini Allah menggunakan kalimah falikul isbahi wa ja'alal layla sakana, iaitu faliku ini berasal dari kalimah falaqa juga, iaitu membelah cahaya subuh yang menyingsingkan fajar, yang setelah membelahkan cahaya subuh ini terbitlah fajar itu kan. Jadi nak menunjukkan dekat sini bahawa kita semua hendaklah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan waktu subuh itu. Nak menunjukkan bahawa kita ini manusia sangat lemah, bahawa kita sangat memerlukan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu untuk ayat yang pertama dan kita pergi kepada ayat yang kedua. Jadi apa yang berlaku sebenarnya ini? Bila lihat pada ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, iaitu dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Dari kejahatan apa-apa saja makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Jadi pada ayat yang kedua kita lihat ini adalah kejahatan ataupun daripada kejahatan yang pertama, iaitu kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala akan kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Dia bukan terhad kepada manusia atau haiwan saja, tetapi apa sahaja yang ada di atas muka bumi Allah ini, makhluk Allah, maka kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar lindung kita daripada kejahatan makhluk tersebut. Dan kalau nak ikutkan kita ini manusia ni kan, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni manusia hanya satu makhluk kecil sahaja yang hidup di atas muka bumi ini. Berbanding dengan makhluk Allah yang lebih besar dan lebih dahsyat, antaranya ada laut, ada angin, ada langit, ada hujan, itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena sedar, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa dalam hidup kita ini dekat atas muka bumi ini, di mana-mana ada bahaya. Maka kita perlu memohon keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diajarkan sebagaimana di dalam surah Al-Falaq ini. Jadi pada surah Al-Falaq ini, ma khalaqa, kita nak lihat apa dia antara makhluk-makhluk ciptaan Allah ini. Kita lihat antara makhluk ciptaan Allah, Allah menurunkan hujan. Dan kalau kita lihat dalam buku Tadabbur Hikmah Juz'u Amma ini, dibawakan bahawa antara makhluk ciptaan Allah itu adalah hujan. Hujan pada awalnya kita rasa hujan ini setelah lama tidak turun, setelah berlama kita menghadapi ataupun mengalami panas yang panjang, ketika hujan turun maka gembiralah kita kan. Jadi kita kena hati-hati juga pada hujan yang lebat ini, dia boleh mengakibatkan banjir dan kita ditimpa mungkin barang-barang kita hanyut, kemudian ada yang tenggelam. Jadi inilah yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan keselamatan. Kalau ada banjir kan, kalau ada hujan yang lebat yang kita tidak tertanggung itu, minta Allah memberikan keselamatan dan perlindungan. Dan kemudian kita lihat ada lautan. Ada lautan yang kita nampak cantiknya, subhanallah, lautan yang luas, kemudian kita naik kapal, tetapi kita juga kena hati-hati dan beringat dalam kapal yang kita tumpang itu, kapal yang kita naik itu, dia boleh dihentam badai, dia boleh dipukul ombak dan kapal juga boleh tenggelam lalu akhirnya kita pun mati dekat dalam lautan itu. Dan kita mohon kepada Allah agar diberikan keselamatan, diberikan perlindungan. Dan di mana ketika mana kita lihat bukit bukau yang tinggi, gunung ganang yang indah kan. Jadi perhiasan alam dekat atas muka bumi ini, hati-hati juga, dan dalam waktu itu juga boleh runtuh
dan menggelongsor, kita pun tergelincir dalam timbunan tanah itu. Maka kita diminta Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi mohonlah keselamatan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dari min syarri ma khalaq, dari apa-apa kejahatan yang berlaku. Jadi dia tidak khusus kepada makhluk sebagai manusia dan haiwan saja. Jadi kita datangkan contoh, kita lihat bahawa mereka ini juga yang hujan, lautan, bukit bukau ini juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pergi kepada ayat yang ketiga. Pada ayat yang pertama tadi kita minta Allah supaya berlindung dengan Rabbil Falak, Tuhan yang memiliki waktu subuh, yang memelihara waktu subuh. Kemudian kita minta daripada kejahatan apa-apa saja makhluk, dan seterusnya wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ketiga ini adalah dan dari bahaya gelap apabila ia masuk. Jadi pada ayat yang ketiga kita lihat kalimah ghasiqin. Ghasiqin ini adalah waktu matahari terbenam, idza waqaba. Waqaba ini adalah ketika malam menguasai, malam dominan, apabila waktu matahari terbenam dan malam pula memunculkan dirinya dan menguasai malam itu. Maksudnya dominannya malam pada waktu ini. Dan kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala akan segala kejahatan yang muncul apabila menjelangnya kegelapan malam. Sebab itu kan tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila berlakunya malam ini, kenapa disebutkan waktu malam ini? Allah suruh minta perlindungan kepada Allah apabila matahari terbenam dan malam muncul menguasai gelap gelita ini. Kerana apa? Kerana pada waktu inilah, waktu malam inilah akan keluar penjahat dan haiwan yang berbahaya, haiwan yang berbisa serta memudaratkan. Maka Allah minta kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu kalau kita lihat pada waktu malam ini kan, ibu-ibu, puan-puan, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, pada waktu malam ini sebab itulah kita ambil masa setelah seharian kita bekerja keluar rumah, maka waktu malam ini kita cuba ambil masa duduk dekat rumah. Kita kena kurangkanlah keluar sebab kita dah seharian keluar mencari rezeki sebagai contohnya. Waktu malam inilah untuk kita bermuhasabah. Waktu malam inilah kita nak perbanyakkan istighfar. Dan dengan kita stay at home, dengan kita duduk dekat rumah ini untuk mengelakkan keburukan-keburukan yang berada di luar sana. Jadi pada waktu malam ini kita sepatutnya dan digalakkan untuk beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila banyaknya pergerakan, banyak pula dosanya. Maka inilah cara kita, waktu malam inilah kita kurangkan. Kalau kita lihat dekat luar sana kan, pada waktu malam inilah nanti akan berlakunya banyak-banyak kejahatan yang disebutkan oleh Amka di dalam Tadabbur Hikmah Juzul Ammah ni tuan-tuan dan puan-puan, disebutkan bahawa waktu ini binatang berbisa keluar. Ada ular, kalajengking, lipan. Sebab waktu malam inilah waktu gelap, tak nampak apa kan, tak nampak manusia, tak nampak cahaya. Waktu inilah waktu binatang-binatang berbisa ini akan keluar. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada binatang berbisa ini. Dan kemudian akan berlakunya di sini, dan di sini juga orang mencuri pun keluar dalam malam hari. Sebab tak nampak, pasti tak nampak, orang-orang tak nampak dia kan. Jadi waktu ni lah kemungkaran ataupun kejahatan-kejahatan tu banyak dilakukan. Di mana dalam kehidupan di kota sebagai contohnya, orang tenggelam dalam lautan hawa nafsu,
waktu inilah nak berjudi, waktu inilah nak pergi ke kelab malam, dan waktu inilah ada yang di malam hari ini jugalah yang disebutkan Hamka ini, dia kata di malam hari ini jugalah suami mengkhianati isterinya dan sebaliknya, dan malam hari inilah gadis-gadis remaja yang hidup bebas, dan malam ini jugalah berlakunya orang yang tenggelam dalam lautan hawa nafsu. Maka sebab itulah kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap waktu kita disuruh berlindung kepada Allah daripada bahaya kejahatan malam apabila dia telah kelam. Apabila dia telah kelam ini, dia adalah malam yang sangat gelap, malam yang sangat kita tak nampak malam itu. Maka ada orang-orang yang mengambil peluang ini untuk melakukan kemungkaran, untuk melakukan kejahatan. Jadi kita minta kepada Allah dari syarri ghasikin idza waqab. Dan seterusnya pada ayat yang keempat, kita mohon daripada kejahatan wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Pada wa min syarrin naffasati fil 'uqad ini, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan dan ikatan. Kita lihat wa min syarrin naffasati. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman perkataan an-naffasati ini dia merujuk kepada kita sebutkan tadi adalah kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus. Cuba tuan-tuan dan puan-puan sebutkan kalimah nafasati. Bila kita sebut sa tu dia macam mengeluarkan hembusan. Nafasati. Dan inilah dia menunjukkan perbuatan menghembus-hembus. Nak menunjukkan kepada bomoh, dukun, tok pawang ini. Fil uqad. Uqad ini adalah dari kalimah aqada, iaitu ikatan. Daripada simpulan. Kalau kita lihat kan, kita tengok dekat TV bagaimana ahli sihir ni ataupun bomoh, dukun, tok pawang ni, dia akan buat hembus-hembus, betul? Jadi dia buat hembus-hembus dan dekat depan dia tu ada ikatan simpulan-simpulan yang diletakkan di dalam balang, yang diletakkan di dalam dulang. Jadi kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala akan kejahatan ahli sihir. Kerana apa? Kerana pada waktu malam lah ahli sihir yang kita sebutkan sebagai bomoh, dukun, tok pawang ini, mereka akan menggunakan waktu malam ini untuk melakukan mereka punya aktiviti ini. Dan mereka jarang sekali mereka akan buat pada waktu petang. Takut-takut terhidu baunya nanti kan. Jadi dia akan menggunakan waktu malam ini untuk membuat kerja-kerjanya. Dan maka dihembuskanlah segala jenis mantra atau sihir yang digunakan untuk mencelakakan orang lain, untuk memecah belahkan suami isteri, untuk mencerai-beraikan suami isteri, dan inilah yang dilakukan oleh penghembus-hembusan itu. Bomoh tok dukun tu jadi kita minta kepada Allah daripada kejahatan ahli sihir ni. Kejahatan ahli sihir yang mencelakakan orang lain, yang mendatangkan bahaya keburukan kepada orang lain. Jadi pada ayat ini disebutkan mengapa Allah menggunakan kalimah nafasati di dalam ayat ini, seolah-olah menunjukkan tukang sihir itu perempuan. Kalau kita lihat nafasati ini, dia seolah-olah menunjukkan orang perempuan. Kalau kita lihat ada juga orang lelaki kan, jadi bomoh, jadi tok pawang. Jadi rupa-rupanya disebutkan kalimah nafasati ini pada yang disebutkan oleh Hamka dalam Tadabbur Hikmah Juzuk Amma ini adalah pada zaman dahulu ini kebanyakan yang jadi bomoh, dukun, tok pawang ni adalah orang perempuan.
Maka Ar-Razi, menurut Ar-Razi di dalam tafsirnya menyebutkan kalimah nafasati ini, yang pertama kebanyakan ahli sihir adalah orang perempuan walaupun ada lelaki, dan yang kedua bukan ditujukan kepada wanita itu tetapi dengan maksud individu itu pemilik jiwa yang keji yang meniup-niupkan objek sihir itu yang mereka ikat dengan tali yang disimpulkan. Jadi kalau kita lihat dekat sini kan bagaimana mereka ini mereka akan mengumpulkan barang sebagai contoh, kemudian simpulkan, diikat-ikat lepas tu diletakkan dalam simpulan. Misalnya dekat dalam simpulan itu ada jarum 7 buah. Jarum tu apa tujuannya? Untuk menusuk-nusuk perasaan orang yang dituju tu. Orang yang nak disihir tu. Sehingga kan apabila terkena jarum-jarum itu maka rasa sakit. Dan ada juga yang cari kain kafan atau tanah pada perkuburan yang paling baru. Ada juga yang gunakan batu nisan. Pendeknya nak kata dekat sini mereka gunakan barang-barang ganjil yang mengandungi kepercayaan sihir. Katanya magic lah dengan maksud untuk menganiaya, untuk merosakkan, untuk mencerai-beraikan orang lain. Jadi kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan-kejahatan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, maka sangat-sangat penting untuk kita mohon minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ahli sihir ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada zaman berzaman lagi. Sentiasa ada zaman berzaman dia nak mencederakan, mencerai-beraikan, dan hati-hati juga sihir ini juga ataupun dia akan menuju kepada siapa yang berani akan kebenaran, yang berani untuk berani melantang, menyuarakan kebenaran, maka akan ada hati-hati yang tidak senang. Maka akan ada jiwa-jiwa yang tidak senang. Jadi ini juga antara yang berlaku. Dan kalau kita lihat dalam kisah Nabi Musa alaihi salam versus ahli sihir Fir'aun kan, kita lihat bahawa Nabi Musa ini bersama dengan ahli sihir Fir'aun. Maka daripada Al-Falaq tadi kan, membelah tadi, maka Allah membelah hati ahli sihir ini dan masukkan cahaya yang akhirnya jadi pejuang-pejuang Islam. Nak menunjukkan bahawa ahli sihir ini, Tok Bomo, dukun ni, dia ada dah zaman berzaman. Buktinya apa? Kita lihat ketika Fir'aun ini mengarahkan ahli sihirnya untuk melawan dengan Nabi Musa. Okey. Jadi kita melihat kepada ayat ini, kita mesti mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima kita lihat wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad ini, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Maka kita lihat daripada ayat yang kelima ini, iaitu di sini ada orang yang hasad dengki. Kita minta perlindungan dari Allah atas kejahatan pendengki ini. Dan hasad dengki ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah penyakit yang menimpa jiwa orang yang dengki tu. Dan penyakit ni dia tak nampak, tapi sangat-sangat bahaya ya. Kalau penyakit dengki ini, maka ubat kepada hasad ini adalah qanaah. Qanaah ini apa? Merasa cukup apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, dan dia tidak merasakan kalau tidak dapat pun dia tidak mencari. Dia rasa dia tidak bercita-cita dengan apa yang Allah belum beri, tapi dia merasa cukup dengan apa yang Allah telah kurniakan kepada dirinya. Maka orang hasad ni tuan-tuan dan puan-puan, dia tak suka nikmat dekat nikmat yang orang tu dapat, dan dia kata bagusnya kalau Allah ambil semula nikmat tersebut. Inilah dia orang hasad. Dia tak suka nikmat dengan nikmat yang orang itu dapat,
Lalu bila orang tu dapat kan, dia kata bagusnya kalau Allah ambil semula. Sebagai contoh, ada seseorang itu, dia dah lama tunggu anak. Kemudian Allah kurniakan dia zuriat. Dan orang yang hasad ni, dia tak suka nikmat anak yang diberikan kepada si fulan itu. Lalu dia kata bagusnya kalau Allah ambil anak dia, ataupun biarlah anak tu sakit, biarlah anak tu mati sebagai contoh, na'udzubillah min zalik. Inilah orang-orang yang hasad ini. Dan kita dah lihat pada surah An-Nas bahawa siapa yang buatkan kita dengki, hasad ini adalah syaitan. Maka kerana dengki ini tuan-tuan dan puan-puan, sehingga berlakunya pertumpahan darah iaitu antara Qabil dan Habil. Dan berlakunya juga kerana dengki ini iblis tak nak sujud kepada Adam, dan kerana dengki ini juga anak-anak Yaqub nak bunuh Nabi Yusuf alaihi salam. Ini semua adalah kerana hasad dengki. Maka qanaah itu satu sifat mahmudah, dengan menyatakan apa yang Tuhan beri dah banyak sangat dah. Allah beri kepada kita dah banyak sangat dah. Buat apa kita nak hasad dengki dengan nikmat yang orang lain dapat. Jadi kita kena muhasabah diri pada ayat ini juga. Kita kena tanya pada diri kita, ada tak aku ini hasad dengki pada seseorang itu? Bila tengok nikmat orang dapat, kita rasa, kenapa aku tak dapat pula kan? Jadi orang yang dengki ini tuan-tuan dan puan-puan, dia memusuhi Allah pada 5 perkara. Yang pertama, dia bencinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengapa memberikan nikmat kepada orang lain. Disebabkan dengki itulah hasad dia itu, sehingga dia benci kepada Allah dan mempersoalkan mengapa Allah memberikan nikmat kepada orang lain tu, tak beri pada aku. Yang kedua, dia sakit hati lihat nikmat yang dikurniakan Allah. Seakan-akan dia berkata, seolah-olah dia kata, mengapa dia yang dapat nikmat tu? Bukan aku yang dapat. Hati-hati bila kita berkata begitu. Ada ayat-ayat ini, hati-hati dengan hasad dengki ini. Takut-takut kita tergolong dalam golongan itu. Dan yang ketiga, dia menentang Allah kerana Allah memberi kepada siapa yang dia kehendaki. Dia kata, tak payah, tak apa, aku tak payah solat lah. Aku tak payah solat. Aku solat pun tak dapat. Baik aku tak payah solat, terus tak dapat. Jadi dia menentang Allah SWT, sedangkan Allah kata, Allah perintahkan solat dan bersabar. Tetapi dia kata, aku solat pun tak dapat. Baik, tak payah aku solat. Jadi dia tentang Allah kerana Allah memberi kepada siapa yang dia kehendaki. Dan yang keempat, dia ingin sekali nikmat yang Allah berikan kepada seseorang supaya Allah mengambil semula ini yang tadi kita sebutkan. Dan dia bersekongkol dengan musuh Allah dan musuhnya sendiri iaitu iblis. Maka berlakulah tadi sihir tadi, jumpa Tok Pawang, jumpa Tok Bomoh, supaya orang yang dapat nikmat tadi tu sakit. Sakit. Ataupun dicucuk-cucuk jarum. Jadi dia bersekongkol dengan musuh Allah dan musuhnya sendiri iaitu iblis. Dia tahu padahal iblis itu adalah musuhnya, tapi dia mengambil iblis itu sebagai pertolongannya. Inilah orang-orang yang berlaku hasad dengki. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, faedah daripada surah Al-Falaq ini kita melihat bahawa Allah meminta kita semua untuk memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala, bukan kepada makhluk yang hakikatnya lemah. Kita lihat pada surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq ini nak menunjukkan bahawa kita ini lemah, kita kena memohon pertolongan, perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita kata kita bawa laju, sebagai contoh kita bawa laju kereta tapi tak kemalangan pun, na'udzubillah min zalik, maka kita mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada keburukan-keburukan yang barangkali kita tak nak, dan apabila kita diberikan kita tidak tertanggung. Kita minta dijauhkan, minta perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, betapa pentingnya kita memohon perlindungan kepada Allah dari pandangan mata yang jahat dan sihir. Sebab itu kan kalau kita lihat contoh anak-anak yang baru lahir tu, kita bismillahi masya Allah, kita meletakkan
pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian barulah kita sebutkan. Sebab daripada pandangan mata yang jahat ini saja pun kita boleh terkena penyakit ain. Sebab itulah hati-hati. Dan yang ketiga, hasad dengki yang terbit dari jiwa seseorang ini, bahayanya akhirnya akan membawa kepada perbuatan sihir. Dan bila perbuatan sihir ni tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah satu perkara syirik kerana dia tidak meyakini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bergantung kepada tangkal itu, dia bergantung kepada simpulan-simpulan tadi, dan dia percaya kepada Tok Bomo dan Tok Pawang itu melebihi dia mempercayai dan meyakini Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat kan, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasanlah, kita perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala menyusun secara terperinci dalam kita memohon pertolongan, perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, dari perkara umum hinggalah kepada perkara khusus. Yang pertama kita lihat semua makhluk. Pada ayat yang kedua, kita mohon perlindungan daripada semua makhluk melalui ayat yang kedua. Yang ketiga, kita mohon perlindungan dari kejahatan yang datang dari kegelapan malam. Yang ketiga, kita mohon perlindungan daripada perbuatan ahli sihir yang meniup pada simpulan tadi. Dan yang terakhir, perbuatan orang yang dengki. Kita lihat daripada umum ni kan, daripada ayat yang kedua, kemudian kepada ayat yang kelima, dia daripada umum kepada perkara yang khusus. Jadi apa yang kita nak ambil daripada tadabbur surah Al-Falaq ini, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hati dalam berkongsi di media sosial. Kerana dari sini berlakunya hasad dengki, daripada sini berlakunya iri hati, daripada sinilah akan berlakunya perkara sihir itu tadi. Maka berhati-hati dalam kita berkongsi di media sosial. Tidak semua kebahagiaan yang kita perlu tunjukkan, tidak semua perkara-perkara yang menyenangkan itu ada orang yang suka sekali melihat apa yang kita kongsikan. Tidak semua orang. Jadi kena hati-hati. Dan yang kedua, amalkan zikir pagi dan petang yang mengandungi zikir perlindungan dari kejahatan dan perkara yang memudaratkan. Sebagai contoh, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini dalam zikir. Dan yang ketiga, qanaah. Qanaah ini sangat mahal harganya, sangat mahal sifat ini, iaitu merasa cukup dengan apa yang Allah beri dan tidak bercita-cita dengan apa yang Allah belum beri. Dan daripada qanaah ini akan melahirkan rasa syukur kepada hamba-hambanya. Dan jangan bandingkan nikmat orang lain dengan apa yang kita ada. Malah apa yang kita ada ini sebenarnya orang lain yang lihat itu bestnya kalau ada macam ni. Kerana apa? Kerana ini yang berlaku kepada Bani Israel. Apabila melihat harta Qarun, dia kata kalaulah kita boleh dapat apa yang Qarun dapat ni, kan seronoknya, kan bestnya. Maka inilah yang berlaku kepada kaum Bani Israel ini. Maka jangan bandingkan nikmat orang lain dengan apa yang kita ada. Dan kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Falaq ini dia bukan sekadar bacaan ketika kita ditimpa keburukan, ketika kita ditimpa kemalangan atau perkara-perkara yang tidak menyenangkan kita, tetapi dalam surah ini ada pengajaran dan kaedah untuk kita keluar dari kegelapan itu, iaitu kegelapan hati, daripada kegelapan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ada kaedahnya. Dan ramai orang membaca surah Al-Falaq ini untuk mengelak penyakit tubuh, sedangkan surah Al-Falaq ini dia berakhir dengan penyakit yang tak boleh dikesan oleh doktor pun. Maka ambillah Al-Falaq ini kerana dia bukan hanya merawat penyakit tubuh, tetapi dia juga merawat penyakit roh yang ada dalam diri kita ini, merawat penyakit jiwa kita. Alhamdulillah, itulah serba sedikit untuk surah Al-Falaq kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mengambil ibrah dan mendalami surah Al-Falaq ini selepas ini bukan sekadar kita baca sebab kita demam ataupun nak elakkan daripada sakit-sakit tubuh badan, tidak.
tetapi kita dalami surah Al-Falaq ini sebenarnya sangat besar. Sebab itulah ditutup pada Al-Quran, dua surah terakhir ini dengan surah Al-Falaq dan An-Nas, surah perlindungan. Okay, Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujungnya, Alhamdulillah. Okay, sekejap ya. Okay, Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang berada pada malam ini. Saya mohon kemaafan jika ada terkasar bahasa, terlanjur bicara ataupun perkara yang tidak menyenangkan tadi. Terima kasih juga sebab menunggu tadi jika saya pindah tempat. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat dan baik, insya-Allah. Ada rezeki kita bertemu lagi pada minggu hadapan, hari Jumaat. Pada hari minggu ni lah kan, hari Jumaat, untuk kita masuk kepada surah Al-Ikhlas, insya-Allah. Barakallahu fikum. Kita baca, kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.